Namanya siapa? Namanya adalah Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat ini adalah sahabi. Dan beliau adalah bapaknya Khabbab ibn al-Arat ni, dia merupakan antara 10 orang yang pertama masuk Islam. Sahabat yang mulia. Anaknya yang dalam kafilah ini, Abdullah bin Khabbab ni, dia pun sahabi. Tapi pada ketika zaman Rasulullah dia masih kecil, tapi dia tetap sahabat. Jadi ada satu kafilah yang dalam kafilah itu adalah Abdullah bin Khabbab, sahabi. Sahabi adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, melihat Rasulullah dan beriman kepadanya. Jadi Abdullah bin Khabbab ni sahabi. Kemudian Khawarij ini berhentikan Abdullah bin Khabbab dan dia tanya kepada Abdullah bin Khabbab. Dia tahu Abdullah bin Khabbab ni sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Khabbab, baik Abdullah, engkau beritahu kami sesuatu yang engkau dapat daripada Rasulullah SAW. Khawarij tanya, berikan sesuatu yang engkau dapat daripada Rasulullah. Abdullah bin Khabbab mengatakan, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya begini, akan tiba satu masa di mana fitnah akan berlaku. Orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Apabila kamu sampai pada waktu tersebut, maka jadilah kamu lebih baik kamu jadi orang yang dibunuh daripada orang yang membunuh. Ini hadis. Khawarij bila dengar ini hadis, dia menjadi marah. Cakap, kamu ni cakap ni, kamu sindir kami ke? Kamu sindir kami. So mereka tak terima. Mereka pun drag dia, ikat Abdullah bin Khabbab, ikat dan tarik dia dengan isteri. Ada yang mengatakan isteri, ada mengatakan dia milku yamin, bermakna dia punya hamba. Dan dia punya isterinya sedang mengandung 9 bulan. Kemudian diikat kedua-dua Abdullah bin Khabbab dan juga isterinya yang sedang mengandung. Dan mereka ditarik dan mereka melalui satu kebun kurma yang dipunyai oleh orang Kristian. Salah seorang Khawarij makan kurma ini tanpa izin, dimarah oleh ketua Khawarij. Satu lagi orang Khawarij, pengikut mereka menyembelih seekor babi, dimarah oleh Khawarij. Abdullah bin Khabbab ni, dia menjadi marah lah, kerana pasal kurma dia dimarah. Apabila Abdullah bin Khabbab marah, maka ketika itulah ini Khawarij mereka menyembelih Abdullah bin Khabbab. Menyembelih, bukan pancung, dia sembelih seperti mana mereka menyembelih kambing. Itulah perbuatan pertama yang dilakukan oleh Khawarij. Perbuatan ganas pertama yang dilakukan oleh Khawarij. Mereka menyembelih kerana tak setuju, tak boleh ditegur. Setelah mereka sembelih kepala Abdullah bin Khabbab, ini sahabi, dia belah perut isterinya yang sedang mengandung, keluarkan anaknya. Kedua-dua anaknya dan ibunya mati. Jadi ketika dia meninggal, Abdullah bin Khabbab, isterinya dan kandungan isteri. Berita ini pun sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali mengambil tindakan sebagai khalifah. Apa Sayyidina Ali buat? Sayyidina Ali pun hantar orangnya yang bernama Al-Barra' bin Azib kepada kumpulan Khawarij ini yang diketuai oleh Abdullah bin Wahab al-Rasibi, dan sampaikan kepada Abdullah bin Wahab al-Rasibi, baik, sekarang beginilah, ini dah berlaku, kamu dah bunuh, serahkan pada kami, yakni kepada Ali, si pembunuh ini, dan kami akan terus menjalankan hukuman qisas kepadanya. Sayyidina Ali minta, serahkan kami siapa orang yang membunuhnya, dan kami akan jalankan qisas dan kami akan deal dengan qisas. Abdullah bin Wahab al-Rasibi mengatakan, kulluna muqatilun, kami ini semua yang bunuh. Kami ini semua yang bunuh. Dia menjadi sombong dengan perbuatan mereka. Baik, pada ketika itu Sayyidina Ali cakap, apa
nak buat sekarang? Sayyidina Ali dah tak ada lagi choice ataupun dah tak ada pilihan kecuali memerangi mereka. Sayyidina Ali memerangi mereka dan dia itu masuk perang mereka dalam satu tempat namanya Nahrawan pada bulan Muharram 38 Hijrah, 2 tahun sebelum dia meninggal. Dan ini adalah peperangan yang terakhir bagi Sayyidina Ali, peperangan menentang Khawarij. Baik, dalam peperangan tersebut Sayyidina Ali berikan juga peluang kepada Khawarij. Apa dia kata? Baik, kamu sekarang berada di sini, siapa yang tinggalkan tempat ini dia selamat. Siapa yang tinggalkan tempat ini selamat. Ada yang tinggalkan, tapi ada yang tak meninggalkan tempat itu. Akhirnya peperangan berlaku antara Ali dan Khawarij, peperangan yang besar, dan Ali menang peperangan tersebut. Dia dapat mengalahkan ataupun dia dapat menewaskan 15,000 pengikut Khawarij kecuali 9 orang sahaja. Kerana 9 orang ini dia dah cabut. Dia cabut lari. Dan antara kita lihat Sayyidina Ali ni ada pengikut yang mengatakan Khawarij ni kafir. Sayyidina Ali mengatakan tidak, mereka tak kafir. Mereka tak kafir. Hum ikhwanuna baghaw alaih. Mereka adalah ikhwan kami, saudara kami, tapi mereka telah melampaui batas ke atas kami. Kata apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, jadi peperangan Nahrawan akhir, Sayyidina Ali menang 15,000. Dan pada akhir peperangan tersebut, saya akan habiskan dalam 10 minit itu. Pada akhir peperangan tersebut, bila semua ditewaskan, Sayyidina Ali panggil beberapa pengikutnya. Dia mengatakan kepada mereka, iltamisu fi Thudayya. Iltamisu fi Thudayya. Carilah orang yang ada lebam di tangannya. Sahabat pergi carilah 15 orang ibu dengan mayat, macam mana nak cari? Mereka cari sekali tak dapat. Mereka jumpa kepada Sayyidina Ali, tak ada. Saya hanya kata pergi cari. Mereka cari kali kedua, tidak ada. Mereka kembali, tak ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali katakan cari lagi. Sayyidina Ali mengatakan ma kadzabtu wa ma kudzibtu. Aku tidak membohong dan aku tidak dibohongi. Pergi cari. Akhirnya mereka jumpa siapa? Fi Thudayya, iaitu siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dan Sayyidina Ali mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, aku ini akan memerangi satu golongan yang diketuai oleh orang seperti ini. Jadi itu berakhirnya peperangan Khawarij, hadirin dan hadirat. Dan dengan itu kita lihat, saya dapat simpulkan sedikit saja, antara sifat-sifat yang kita dapat pelajari daripada Khawarij ini adalah, pertama, mereka ini akan menganggap semua orang yang melakukan dosa, terutama sekali mereka yang melakukan dosa besar, fa'alil kabair, sebagai kafir. Kafir, bukan muslim asin, bukan muslim yang buat maksiat atau berdosa, tapi kafir. Kedua, mereka akan memberontak terhadap pemerintah. Ini sifat mereka. Jadi pemerintah ketika Sayyidina Ali, mereka memberontak Sayyidina Ali. Dan pada zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah, kebanyakan peperangan yang dilakukan pada zaman ini, dua khilafah ini, adalah menentang Khawarij. Ketiga, mereka banyak menyalah tafsirkan Al-Quranul Karim. Yang keempat, mereka ini fanatik dalam ibadat. Fanatik dalam ibadat mereka. Yang kelima, mereka ini mempunyai ilmu agama yang superficial, bermakna yang bukan alim lah. Mereka tidak ada ilmu agama yang sebenar. Seterusnya, mereka itu cepat tukar pandangan mereka daripada satu pandangan ke pandangan yang lain. Dan yang terakhir sekali, antara mereka berpecah belah begitu banyak sekali. Daripada 9 orang yang lari daripada peperangan Nahrawan ni, ke-9 ini keturunan mereka itu berpecah kepada kumpulan-kumpulan Khawarij yang lain, yang namanya seperti Az-Zariqah, Najdat, Safariyah dan sebagainya. Ini semua kumpulan-kumpulan Khawarij yang mana dalam masa 50 tahun
Khawarij lepas itu 15 tahun 50 kumpulan Khawarij telah timbul setelah itu. Cuma pada hari ini ada satu sahaja kumpulan Khawarij yang masih ada, yang berasal daripada Khawarij klasik ini, iaitu satu kumpulan yang dinamakan Ibadiyah. Ibadiyah ni asalnya adalah ketuanya adalah Abdullah bin Ibad, sekarang di Oman. Tapi kumpulan Ibadiyah ini di Oman ini, mereka Khawarij, tapi Khawarij mereka dah menjadi very mild. Mereka tidak sama seperti apa? Seperti Khawarij pada zaman dahulu, yang mana mereka tidak menghukumkan orang-orang yang melakukan dosa sebagai kafir, tapi ada sedikit sahaja daripada pemahaman Khawarij yang asli yang mereka ada. Dan sampai hari ini hanya di Oman saja. Tapi ini kumpulan Ibadiyah ini mereka integrate dengan masyarakat-masyarakat yang ada pada hari ini. Ini satu saja kumpulan yang apa? Yang menjadi sebagai descendant ataupun keturunan Khawarij yang ada. Jadi hadirin dan hadirat, begitulah kita lihat bagaimana kita mengkaji sejarah Khawarij ini, dan kita akan lihat apa yang difahami, pola pemikiran mereka, cara mereka memaham Quran dan sebagainya. Kesemuanya ini adalah asalnya daripada kumpulan Khawarij. Jadi orang-orang yang berada dalam kumpulan pengganas Muslim hari ini, itulah sebabnya mereka digelar sebagai Khawarij moden. Jadi mudah-mudahan dari kita faham, jadi kita jangan terpengaruh dengan kezuhudan ataupun kewarakan mereka yang ada pada zahir. Mereka adalah orang-orang yang Rasulullah mengatakan yakhrujuna minad din ataupun yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Orang-orang yang benar keluar daripada agama mereka. Dan ada satu riwayat mengatakan, Rasulullah mengatakan pada akhir hadis itu, Rasulullah mengatakan fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah. Ada satu riwayat mengatakan Rasulullah suruh kita ni memerangi mereka, kerana mereka adalah syirari khalqillah, adalah seburuk-buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.